Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam Duduk dan Dengar Misteri Tok Orto. Sudah beberapa kali telefon Radi berdering. Haram diendahkannya. Matlamatnya hanya satu petang itu. Cepat sampai ke rumah dan melayan kerenah isterinya yang baru beberapa minggu mengandungkan anak pertama mereka. Petang itu, Radi sangkakan kes sudah tiada selepas pesakit yang dirasakannya terakhir pada jam 6 suku petang, tetapi nampaknya meleset sama sekali. Baru sahaja 2 kilometer perjalanan, telefonnya berdering kembali. Aduh, ni aku malas. Dah atas motor baru nak call. Siut, ngomelnya sendirian. Bukan apa, isterinya sering mencebik muka jika Radi kurang melayannya. Lagi-lagi jika Radi tiada di rumah pada 11 malam. Walaupun on call, Radi khawatir akan cebikan isterinya yang sengaja diada-adakan. Usai solat maghrib, Radi terus makan malam bersama isterinya tanpa menyedari akan telefonnya ditinggalkan di tingkat atas. Radi berpendapat jika panggilan tidak berjawab, barangkali panggilan seterusnya akan disambungkan kepada attendant yang on call bersamanya. Biarlah dia orang call Ganesh. Aku tak rehat jap. Bisik hatinya. Telefonnya tidak lagi berbunyi sehinggalah jam 9.30 malam. Saya seharusnya dengar dari Green Zone. Ada satu kes untuk POP. Terdengar suara sayup di hujung talian. Okey, terus hantar pasien. Suruh dia orang tunggu. Jap lagi saya sampai, balas Radi. Radi terus menunggang dengan tenang seperti tiada apa-apa yang hendak dikejar selepas gagal menghubungi pasangan on call-nya, Ganesh. Barangkali dia sudah lama berada di hospital menanti panggilan. Radi terus menyalakan lampu klinik lalu menunggu pesakit tersebut. Walaupun terdapat berbuah-buah telefon di klinik, tidak terniat untuknya menghubungi zon hijau bertanyakan soal pesakit yang dikatakan tadi. Radi hanya melangut di depan PC, cuba melayan movie terbaru. Dicapai telefon mudah alihnya untuk menghubungi Ganesh, tetapi masih lagi gagal, hanya voicemail. Bunyi pintu bilik POP dibuka, beserta ucapan salam diberikan. Radi menjawab salam, lalu bingkas bangun, ingin melakukan tugasnya. Lah, saya ingat seorang. Terkejut Radi apabila mendapati rezekinya pada malam itu bukan seorang pesakit tetapi 3 beranak. Saya nak pasang simen. Tangan saya retak sikit. Aksiden motor tadi. Jelas lelaki awal 40-an itu. Anak saya pun sama. Tangan dia ada patah sikit. Ni X-ray-nya. Isteri saya tak ada apa-apa sebenarnya. Dia luka je, tak ada patah. Tambah lelaki itu sambil menuding ke arah isterinya yang cala-bala mukanya. Duduk di bangku di luar bilik plaster. Isterinya hanya duduk diam, mengenang kisah silam agaknya. Tak sanggup Radi menenung wanita itu. Seram pula dilihat. Radi cuba berborak tetapi nampaknya komunikasi hanya sehala menyebabkan dirinya terus tawar hati. Terima kasih Encik, kata lelaki tersebut setelah selesai pemasangan simen. Radi hanya tersenyum dan anak beranak tersebut terus keluar dari bilik. Sedang Radi menanggalkan glove yang penuh dengan POP, dia mendapati 2 sampul X-ray milik pesakit tersebut tercicir. Radi terus ke pintu mendapatkan mereka, tetapi tidak pula kelihatan kelibat mereka. Terbang ke apa? Cepat betul hilang. Berang Radi.
Tiba-tiba Radi disapa tidak semena-mena dari belakang. "Pakcik nunggu kau lama tadi. Lama pun dah. Tu pakcik pergi minum kat kantin jap." Terkejut Radi mendapati seorang lelaki tua dalam lingkungan 60-an berbalut tangannya, bertongkat, tersenyum menyapunya. Mahu saja dia terkincit di situ. Kasihan Radi melihat lelaki itu. Sudahlah malam, datang hospital seorang. Bajunya berwarna putih. Barangkali disebabkan kotor, ia kelihatan keji sekali. Comotnya bagai anugerah. Dia tanya apa khabar kepada pakcik itu dan dibalas dengan senyuman. "Kafe buka ke pakcik ke bawah?" tanya Radi. Apalah tak buka. Pakcik baru berkono kopi kau kat kantin ni tadi." Tegas lelaki tua itu. "Pakcik datang ke siapa?" tanya Radi menyambung perbualan. "Datang dengan cucu pakcik. Diorang ada kat luar nun. Pakcik duduk tonton yo. Kau pasang simen ni elok." Radi terus meneliti X-ray dan mengikut apa yang diarahkan oleh doktor dalam borang rawatan yang ditulis. Tangkas Radi bekerja. POP-nya sangat kemas. Mungkin tidak sehalus labu sayung Kuala Kangsar. Rancak perbualan mereka. Sesekali Radi menjenguk keluar melihat cucu-cucu lelaki itu, tetapi tiada pula. Radi tak kisah on call di klinik walaupun panas. Baginya klinik lagi selesa untuk bekerja berbanding dengan bilik POP on call yang hanya sejuk bedi tetapi sempit dan kerap berlaku kebocoran. Setelah selesai, barulah Radi sedar jam sudah menghampiri 11 malam. Terkejut Radi. Sama sekali tidak percaya. Free je diklaim. Bukan datang pun buat kes. Ni malas nak tolong punch. Ujar Radi merujuk kepada Ganesh. "Stana Serina ya. Saya Radi dari bilik kopi. Saya nak beritahu, kalau ada kes boleh hantar. Kalau tak ada, saya nak keluar dulu pergi minum. Ada apa-apa call lah." Jelas Radi. "Okey Encik. Saya bukan Rina lah. Saya staff nurse Aisyah. Encik ni merepek. Mana ada staf nama Rina?" Jelas jururawat itu pula. Takkanlah saya salah dengar. Pelik Radi pada malam yang hening itu. Terus hilang dahaganya. "Memang tak ada cik. Lagi satu cik. Kan saya baru hantar satu lagi kes ke bilik POP tu. Takkan encik dah siap? Bukan ada lagi kes ke yang belum siap?" Tanya wanita muda itu keheranan yang jelas. Terus Radi meletakkan gagang, membiarkan wanita itu kepinga-pingaan di talian. Berbunyi telefon Radi, terpampang nama Ganesh. Tiba-tiba muncul nama itu setelah beberapa jam. "Ya Ganesh," sapa Radi. "Oi Radi, mana you pergi? Saya call tak dapat. Sudah berapa jam saya tunggu you tahu. Ini ada 3 kes. Tunggu mau CMR. Lagi apa macam?" Berang Ganesh pula. Saya dekat klinik lah Ganesh. Buat kes. Tadi ada 2-3 kes saya buat. Saya ingat you dekat rumah." Radi cuba memberi penjelasan walaupun dia sendiri tidak jelas. "Apa you bikin dekat klinik? You merepek apa? Mana ada kes? Saya sudah settle 2 kes. Satu pukul 8, satu lagi dekat pukul 10. Kerja tempat panas buat apa? Haji Amar sudah inform petang tadi, bilik on call sudah okey. Saya call you dari pukul 9, tak dapat apa macam," kata Ganesh yang kemarahan. Terus Radi memutuskan talian tanpa sebarang jawapan lagi. Gelap dunia Radi yang tadinya sungguh indah berseri. Dilihatnya sekeliling. Terdapat tadi sampul X-ray yang tertinggal di atas meja prosedur. Tetapi sekarang hanyalah sekeping fail usang berwarna keperangan tertera tahun 1989. Moh tomankan pagi pergi kantin. Urut ni lapar lah. Berlari Radi tanpa menoleh, meninggalkan klinik ortopedik dengan dibiarkan lampu menyala dan pintu tenganga. Terima kasih.
Assalamualaikum. Selamat sejahtera.